ومن يضلله فلا هادي له. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. قال الإمام الشافعي: شكوت إلى واقع عن سوء الحفظ فأشار أن ترك المعاصي. Suatu ketika Al-Imam Asy-Syafi'i datang bertemu dengan tok guru dia, Waqi'. Nama tok guru Imam Syafi'i ni Waqi'. Dia berkata, syakautu ila Waqi', aku mengadu pada Waqi' an su'il hifzi, akan buruknya hafazan aku, buruknya hafalan aku. Fa asyara, dan mengisyarat akan Waqi', yakni tok guru dia, antarkil ma'asi, akan meninggalkan maksiat. Ilmu dia tak boleh duduk dengan maksiat. Ilmu tak boleh duduk dengan dosa, tak boleh. Jadi kata Waqi', antarkil ma'asi, tinggalkan maksiat. Suatu ketika Imam Syafi'i pernah berjalan, di hadapan dia ada seorang perempuan tua. Ada seorang perempuan tua yang dah tua. Apabila kita sebut tua ni, syekhin ni, syekhah bagi orang perempuan, mana tua sangat dah. Dia dah habis. Waktu haid dia dah habis dah. Dia tak main kotor dah. Jadi masa berjalan nak melintas tu, dia angkat sedikit saja kain dia. Imam Syafi'i nampak lutut, bukan lutut, apa ni, buku lali dia. Cabaran untuk kita memadamkan mata kita ni susah. Kita jalan pergi ke tempat orang shopping, tempat apa, pasar raya, orang perempuan kita dengan mudahnya membuka tudung dia. Ini yang berlaku ini. Benda yang Imam Syafi'i sebut ni, syair tu, syakautu ila Waqi', syair tu lama dah dalam Ad-Diwan Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ni imam bagi mazhab kita, dan dia buat satu kitab yang dipanggil Ad-Diwan. Dihimpunkan segala syair-syair dia. Syair dia bagus. Kalau bagi orang yang faham ilmu arud, faham tentang macam mana syair itu disusun, kita akan jumpa beribu-ribu hikmah dalam tu. Sebab antara lain dia kata, dalam kitab tu juga dia kata, singa, binatang singa ni, jangan kata dia senyum bila kita tengok gigi dia. Jangan kita anggap singa tu senyum bila kita tengok gigi singa tu keluar. Jangan, dia kata. Banyak perumpamaan sebenarnya kalau kita nak belajar tentang bab tu. Jadi nak bagi tahunya ilmu, yang pertama sekali adalah ilmu. Dalam Quran pun Allah sebut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Seorang yang ada ilmu kami naikkan, kata Allah. Walaupun, yalah, kalau kita tengoklah orang yang berilmu, walaupun dia bukan orang Islam sekalipun, dia tetap dipandang hebat. Ada seorang profesor yang lumpuh tu, pernah tengok tak? Dia tak boleh bercakap pun. Dia cuma boleh bercakap dengan kedipan mata dia. Dia duduk kat kursi roda, tangan tak boleh gerak, kaki tak boleh gerak, tapi dia tetap dipandang hebat sebab ilmu yang dia ada. Ilmu yang dia ada, itu baru satu ilmu dunia. Bayangkan ulama-ulama dulu, dia boleh pada ilmu kedoktoran, ilmu agama dia. Kita nak jumpa yang solid macam tu susah. Zaman ni susah. Yang boleh mahir semua benda. Sebagai contohnya Ibn Sina ataupun Al-Biruni, Al-Khawarizmi. Kita tengok dalam kitab yang mereka karang, Allah, mereka mengarang kitab yang hebat-hebat. Mereka mengarang kitab yang hebat-hebat dengan ilmu yang hebat. Hari ni masa saya belajar di Kelantan, kami belajar 28 mata pelajaran. 28 mata pelajaran. Itu untuk kelas mubtadi, permulaan. Kemudian naik kepada 47. Saya rasa 47 tu tak lagi dah. Bayangkan ulama' dulu, dia lebih daripada 70 bidang ilmu, tuan-tuan. 70 bidang ilmu. Yang kita 47 ni dah tak boleh dah.
Tak boleh dah. Kita nak jumpa yang solid 70 tu, oi, tak ada dah. Zaman ni tak ada dah. Sebab tu kalau kita tanya kepada budak-budak hari ni, nama Aibak, dia tak kenal. Kalau kita tanya siapa Ad-Durri, dia tak kenal. As-Susi, dia tak kenal. Kalau tanya dia Cristiano Ronaldo, kenal? Kenal. Ini yang berlaku. Apabila kita, generasi kita sekarang ni, kita sendiri, tubuh kita sendiri yang hidup ni ada ruh, ni ada kulit apa semuanya cantik, lawa ni, kita tinggalkan ilmu. Anak kita di belakang, generasi kita di belakang, dia lebih jauh lagi. Dia lebih jauh lagi. Sebab tu ilmu ni penting. Susunan nak dapat ilmu ni, Allahu Akbar, susah tuan-tuan. Kita nak cari orang yang berilmu, orang boleh pegang. Sebab hari ni orang Yahudi dia tak takut tengok kita sembahyang Jumaat ramai-ramai. Tengok kat Facebook masa hari raya puasa kan. Seluruh dunia hantar. Beratus ribu orang sembahyang kat masjid ni, beratus ribu orang sembahyang kat masjid ni. Yahudi tak takut tengok benda tu. Dia tak gerun. Tak gerun dia. Tak gerun dia. Sebab orang Islam ni ibarat buih, ya kata Nabi kan. Ibarat buih di lautan. Mari satu gelombang bang habis. Tak ke mana seorang, tak ke mana seorang, tak ke mana. Itu yang berlaku, realiti yang berlaku pada masyarakat kita hari ni kan. Sedih. Tapi apa yang boleh kita buat sebenarnya? Mulakan dengan generasi yang kita nak tinggalkan. Kita dah 30-40 dah, nak mati dah. Nak mati dah. Ulama tasawuf kata manusia ni ada 3 kali je 20. Yang pertama 20 tahun pertama tu dia belajar macam mana nak hidup, cari ilmu, jumpa orang tu, jumpa orang ni, belajar ilmu matematik, belajar ilmu nak masak bagi orang perempuan. 20 tahun yang kedua, 20 hingga 40 tu dia stabilkan diri dia, bina keluarga, cari rumah, beli kereta. Lepas 40 ni ulama kata bagi balik apa dunia bagi kat kau. Kalau kita rasa umur 40 ni, lepas umur 40 kita masih rasa aku nak tu, aku nak ni, habis. Sebab tu ramai yang tak pergi haji walaupun dia mampu. Sebab tu ramai yang balik haji kedekut. Ada betul, ni benda betul. Ni benda betul. Ya. Bayangkan tuan-tuan, bayangkan speaker masjid kita pecah, kan? Tayar kereta kita mahal lagi daripada speaker masjid. Ini realiti yang berlaku. Saya tengok banyak tempat, banyak tempat orang panggil untuk ceramah, untuk beritahu. Bayangkan masjid tu dia nak tirikan. Kalau pergi ke Sabah, Sarawak, tengok macam mana masjid tu ditinggalkan terus. Di kaki gunung Kinabalu tu dah tak ada masjid dah, ditinggal dengan pokok kayu habis dah. Sarawak dulu dipanggil Darul Hana, tempat berkumpulnya ulama Nuhat. An-Nuhat ni jamak kepada Nahu. Bayangkan satu ketika dulu ulama daripada Fatani, Thailand, pergi ke Sarawak untuk belajar ilmu Nahu. Hari ni tinggal nama saja. Bahkan orang Sarawak tak tahu. Orang Sarawak pun tak tahu. Ini saya sendiri orang Sarawak, cerita pasal kampung saya. Bayangkan. Cuba tuan-tuan balik. Saya selalu sebut benda ni. Ni kali kedua saya datang ke surau ni. Collection kita di masjid kampung kita. Kita baliklah. Ni nak tengok, nak cerita. Pernah sampai 1 juta tak? Masa hari raya collection kita. Tak pernah. Kalau ditanya kat gereja, 1 juta ni main-main je. Orang Islam tak kaya ke? Kaya orang Islam ni. Kaya orang Islam kita ni. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Disayang pada dunia dia, takut pada mati. Itu yang saya kata, apabila umur 40, dia tak belajar nak buang dunia dia, dia akan terperangkap dengan dunia. Lepas sampai ke 60, ulama kata engkau dah mati dah. Umur 60 ni dah mati dah. Umur 60 ni kita patut rasa dah mati. Patut dah sediakan kain kafan untuk diri sendiri. Yang tak payah tunggu orang beli, tak. Zaman ni mudah tuan-tuan. Saya tengok kat kawan-kawan ada jual kain kafan ni. Rasanya dalam satu set tu dalam 200 lebih aja tu kot.
Kalau kita beli sendiri kat kedai pun sama juga, harga dia lebih kurang. Kan? Boleh beli. Simpan bawah katil, bagi tahu kat isteri kita, aku mati, ni kain kafan aku. Kan? Untuk ingatkan diri kita, sebab dunia ni makin lama makin lara. Kan? Baru ni kita dilanda Pokemon Go. Tengok. Ada tengok budak-budak main Pokemon Go. Itu baru Pokemon, tuan-tuan. Kalau Dajjal dia mari, Dajjal ni boleh buka syurga depan mata. Itu Pokemon dia, telefon dia main. Allah Akbar. Mari Dajjal habis. Baru Pokemon je. Pergi situ pergi sini. Berpuluh orang budak main Pokemon tu. Entah apa motif dia pun saya tak tahu. Itu baru Pokemon ni dengan telefon dia. Belum Dajjal lagi. Walaupun ditulis kat kening Dajjal tu kafaro, kafir, orang ikut dia. Cabaran kita hari ni nak mengislamkan diri kita tu susah, tuan-tuan. Susah. Kalau orang tak tanya lagi, kita apa ngaji? Ustaz mana ngaji? Sanad mana? Orang tak tanya lagi bab tu. Nak bagi tahu jauhnya kita hari ni. Jauh. Seorang ulama Thailand, ulama Fatani, nama Syekh Yasin Al-Fadani rahimahullahu taala, tok guru hadis dia 700 orang. Tok guru hadis dia 700 orang. Kita berapa orang tok guru hadis kita? Berapa orang? 10 orang? Guru Quran dia 670 orang. Guru Quran kita berapa? Berapa kali kita khatam Quran kita? Bayangkan. Bayangkan. Ni benda yang patut ada pada kita. Kalau kita sendiri tak ada, guru Quran aku 2 orang je. Anak aku belakang tu. Tidak kata nikah ni buat anak apa semua tinggal gitu dah. Tanggungjawab tu. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jelas Allah sebut, wahai orang yang beriman, takut akan pelihara diri kamu, keluarga kamu, qu anfusakum. Qu tu qaf waw dan ada alif wawul jamaah kat belakang tu. Perintah fi'il amar daripada Tuhan sendiri direct. Bukan kepada nabi tak. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Anfusakum, diri kamu dulu Tuhan sebut. Kita sendiri pun tak ada bagaimana. Nak pelihara ahlikum kat belakang tu, lagi susah. Sebab tu bila kita sebut pasal peringatan ni, mau'izah ni, sebut pada diri dulu. Kemudian baru orang kat belakang kita. Umpama kereta api lah, kita driver kereta api, kat belakang tu ada gerabak lain. Tergelincir kepala ni, habis belakang tu. Dia ekor tu tak boleh reverse, kepala je bawa. Betul diri kita, betul lah anak bini kita. Salah diri kita, salah anak bini kita. Anak ni anugerah. Dalam Jami'us Saghir, sebuah kitab, dia kata bau budak ni asal dia daripada syurga. Bau budak. Sebab tu orang suka cium baby ni. Kita suka cium baby ni, suka pegang dia, suka tengok dia. Tapi bila lama dia duduk dekat dunia ni, hilang bau syurga. Orang ni pegang, orang tu pegang, orang ni buat dosa tu, orang tu buat dosa ni. Hilang. Bila dia sampai tua, bila dia dah umur 20, dia sendiri buat dosa. Ni benda yang berlaku. Nak kata Tuhan tu tak sayang kat kita, Tuhan tu sayang sebenarnya. Cuma tinggal kita ikut tak ikut. Lepas tu sejauh mana kita, dekat mana kita dengan ulama' tu, kita ukur sendirilah. Kita kenal tak ulama'? Ulama' ni jamak taksir. Kalimah bahasa Arab, apabila dia lebih daripada 3 orang, sebut satu perkataan, nama. Bahasa Melayu nama. Dinamakan. Penjenamaan. Maknanya perubahan bentuk kata tu. Bahasa Arab pun ada. Fa'ala yaf'alu fi'lan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun. Dia punya tasrif dia, perubahan bentuk dia tu. Kena hafal. Itu benda yang sepatutnya kita hafal. Bagi orang perempuan, dulu saya pernah dengar orang mengajar syair. Saya selalu sebut syair ni. Saya suka sangat.
Masa saya berjalan dekat tanah Fatani, tanah Naratiwat, di Kelantan, orang perempuan bila dia lepas bersalin, dia mendodoikan anak dia dengan syair Quran. Dekat Kuala Lumpur ni saya tak jumpa lagi. Dia kata, Jajaw wali jajna minal mujnimu jajaw wali jaja. Tak ada, saya tak dengar dah. Dekat Kuala Lumpur saya tak dengar. Pupus dah ilmu tu. Pupus dah. Siapa yang mengasingkan? Generasi kita, tuan-tuan. Generasi kita ini yang bertanggungjawab memupuskan sendiri ilmu tu daripada hati orang Islam tu sendiri. Besar tak tanggungjawab kita? Babau wali babna minal mubni mubabau wali baba. Saya dengar daripada orang-orang Thailand, daripada orang perempuan Thailand dulu cerita 10 tahun lepas, bila saya pergi menziarah guru saya kat sana, saya tak dengar dah. Orang kita sendiri yang membunuh ilmu Islam tu. Apabila kita ambil benda lain selain daripada Islam, kita ambil amalan lain daripada amalan Islam, maknanya Islam tu akan terasing. Islam tu akan terasing dalam diri kita. Padahal kita orang Islam. Kalau orang tanya kita bab ilmu arut, kita fail. Kalau orang tanya kita bab ilmu nusukh, kita fail. Tak pernah dengar pun. Ni benda yang berlaku. Sebab tu kita nak buat apa pun kita perlukan ilmu. Nak masak nasi pun perlukan ilmu. Macam mana nak cipta periuk dia, macam mana nak buat api dia. Zaman sekarang ni mudahlah, ada tong gas. Tapi nak buat tong gas tu pun perlukan ilmu. Perlukan kilang, perlukan jurutera. Bayangkan untuk mencipta seorang ulama. Dengan mujahadah dia, ilmu ni tak boleh, dia tak ada la yanalul ilmu birrahah. Ibnu Ishaq Ar-Rawahi kata, ilmu ni dia takkan dapat duduk dengan santai, tak boleh. Ada surang. Masa zaman Imam Malik baru menulis kitab Al-Muwatta. Seorang pelajar ni sangat istimewa. Ya fulanu aina qalamun wal qirtasun, kata Imam Malik. Ramai dapat duduk dengan dia. Aina qalamun wal qirtasun. Mana pen, mana kertas ke? Imam Malik soal pada budak tu. Budak tu nama Al-Imam Asy-Syafi'i. Indi laisa fulus, dia kata. Pada diri aku ni aku tak ada duit, dia kata. Ini Imam Syafi'i. Aku ni orang miskin, dia kata. Aku tak mampu nak beli kalam, tak mampu nak beli kitab, kertas. Wa yahfazu, dia kata. Dan Imam Syafi'i ini diriwayatkan menghafaz Al-Muwatta tu daripada apa yang Imam Malik sebut direct. Kita tak boleh macam tu, tuan-tuan. Imam Malik baca hadis ni dengan syarah dia apa semua. Imam Syafi'i boleh hafaz, boleh susun dalam kepala dia Al-Muwatta. Kita tak boleh. Kita tak boleh macam tu. Dan generasi yang lepas kita pun tak boleh dah macam tu. Sebab tu nak mujahadah ni susah. Kalau dah di pondok, di pengajian pondok ni kan, dia tak ada nama sangat sebenarnya, CJ pun tak ada nama sangat. Tapi kalau daripada kulit ke kulit tu, itulah sistem dia. Dan macam mana orang nak pergi daripada pagi pukul 4:30 pagi bangun dan menghafaz Sunan Sittah, kitab hadis yang 6. Itu jadual pagi-pagi 4:30 pagi. Jumpa Tok Guru. Kalau siapa tak hafaz, naik memang kena jekah. Itu sistem dia. Lepas tu sampai subuh menghafaz Quran. Quran kita ni ada 10 riwayat. 10 riwayat. Yang kita baca hari-hari ni adalah riwayat hafaz. Itu pun salah, panjang pendek pun salah lagi. Orang tanya mana huruf isti'la pun kita tak tahu. Nak terangkan huruf isti'la
Tak boleh kita. Jauh kita. Jadi kena baiki, benda tu kena baiki. Bila kita tahu kita tak ada ilmu, bila kita rasa kita jauh, baiki. Jangan biarkan diri kita duduk dalam tak tahu. Sebab itu agama kita, tuan-tuan. Islam tu agama kita. Maka kita jaga, kita sendiri jaga. Itu sebenarnya kesedaran. Kemudian belajar naik pada pukul 10, nak sampai ke duha tu ustaz akan tukar kitab, belajar kitab nahwu, usul fiqh. Kemudian usul fiqh ni berbeza. Mazhab Syafi'i dia dengan mazhab Maliki, Hanafi semua. Nak cari pula orang yang alim 4 mazhab ni, zaman ni bercakap boleh senang, kan? Tapi bila kita bagi dia kitab Arab yang tak ada baris tu, dia kat situlah kita boleh tengok, boleh ukur orang tu macam mana. Kita suruh i'rab, kita suruh dia tasrifkan satu-satu, tak boleh. Ramai tak boleh, kan? Sebab tu ulama dulu nak dipanggil ulama ni 30 tahun 40 tahun mengaji. 30 tahun 40 tahun, kan? Paling kurang 30 40 tahun. Beratus guru. Macam saya sebut tadi, Syekh Yasin Fadani, guru hadis dia 700 lebih orang. Kita seorang pun nak jumpa ulama yang solid. Dekat Selangor ni ada seorang, saya jumpa, saya tengok dia, Baba Mas Hadi Masyuti. Kalau ada masa boleh jemput dia datang sini, nak tengok orang alim betul-betul tak alim, boleh jemput dia. Syekh Mas Hadi Masyuti. Itu yang pertama. Yang kedua, Syekh Dailami, dia pergi haji ni. Ni orang yang menghafaz 25,000 hadis. Dia tak boleh hafaz Sunan Sittah, tapi dia boleh hafaz Sahih Bukhari dan Muslim. Syekh Muhammad Dailami Al-Hafiz. Kita nak cari Hafiz ni sebenarnya, ulama dulu, Hafiz ni adalah orang yang hafaz 100,000 hadis dengan matan, dengan sanad dia. Hafiz yang kita kata hari ni adalah Hafiz Quran. Dia terbalik. Dulu Hafiz Quran dipanggil Al-Qura, ataupun Qari. Qura ni jamak, Qari. Bila sebut Qari ni orang yang hafaz 30 juz. Habis zaman sekarang ni, Qari ni orang yang baca Quran kat musabaqah. Tu terbalik habis kita. Qadi ni adalah hakim yang menjatuhkan hukum. Tapi yang ni Tok Qadi yang buat nikah orang. Terbalik. Habis masyarakat kita, masyarakat Melayu kita tukar habis. Yang pasal apa macam tu? Tok Qadi tu kita kata orang yang nikahkan orang, ada Qadi Iyad. Kalau kita baca sejarah dia, tu orang hebat, ulama hebat, ulama mufassir. Bila orang yang belajar kitab tafsir, tak jumpa perkataan Qadi Iyad tu, dia tak belajar tafsir. Tu je cerita dia. Tapi benda ni bila kita tinggal, memang susah. Generasi kita asing, generasi kita yang dah 60, 40, 30 ni tak kenal. Kita rasa asing daripada benda tu. Anak kita kemudian ni, tengoklah tuan-tuan. Itu yang saya kata tadi, hantar Pokemon dia habis dah. Berterabur habis dah. Orang Melayu. Kalau Dajjal turun sendiri, habis. Dajjal sendiri turun, habis. Orang suruh hafal surah Kahfi, lain yang dia hafalnya. Kalau lagu tu laju orang kita ni. Bangga. Tengok dekat AF ni, rasanya 2-3 tahun lepas kan, makin lama makin banyak program reality TV ni. Bangga. Tengok anak berjoget atas pentas, beribu orang tengok. Mana malu kita, tuan-tuan? Mana sifat malu kita? Imam Ghazali sebut al-hayatu lin nisa. Sifat malu ni ada pada orang perempuan, tapi orang perempuan ini dia lebih cemburu. Wal ghirah ni cemburu lirrijal, dia kata. Sifat cemburu ni duduk pada orang lelaki, bukan pada orang perempuan. Tapi dunia ini terbalik. Orang perempuan ni kuat cemburu dia. Lelaki banyak malu dia. Bila bini kata, "Bang, jangan bang." Takut bini rupanya. Ini benda yang berlaku. "Bang, nak beli ni bang." Bini kata, "Ni
Buat tu. Ni benda yang salah. Benda yang salah. Bini itu dididik. Bukan bini itu berkuasa. Betulkan balik persepsi itu. Orang perempuan jangan buat degil. Tapi orang perempuan ni kat mana pun dia tetap budak. Dia budak yang tak membesar, orang perempuan ni. Tak kira dia matang besar mana pun. Kalau dia kata, bang, ni last ni beli benda ni bang. Jangan percaya, dia tipu tu. Jangan percaya. Bang, nak beli rantai emas ni je, satu ni je bang. Tak. Dia tipu je. Lepas tu dia minta lagi ya. Ni sifat orang perempuan. Satu ketika Aisyah radhiyallahu anha membawa makanan, satu dulang. Pada hadapan Nabi SAW ada seorang sahabat. Diberitahukan bahawa Nabi tengah makan madu yang Hafsah hantar. Madu lebah. Dia hempas makanan ni tadi. Itu Aisyah. Isteri Nabi. Nabi senyum dan Nabi kata, ibu kamu tengah cemburu. Nabi kata depan orang tu. Bukan kata saya menghuduhkan ibu ummahatul mukminin. Tak. Sifat orang perempuan. Wa nisa'u kazujajah, dia kata. Macam apa? Orang perempuan ni macam kaca. Ulama tamsilkan dia pada kaca. Pegang kerah pecah. Tak dijaga pun pecah. Letak macam tu pun dia pecah. Ni sifat orang perempuan ni. Sifat orang perempuan. Jadi kena belajar. Saya elok-belok dia. Sebab tu kalau nak pegang nak pegang orang perempuan ni, dia kena ada sifat yang adil. Sifat yang adil. Lelaki hari ni dia takut pada orang perempuan. Sebab tu ramai orang perempuan tak berlaki. Ni hakikat dia. Dekat China, saya ditanya oleh sahabat saya, Profesor Deng Wo Kim, dia orang Cina. Dia tanya, dia orang Korea pindah ke China. Dekat China, kerajaan China buat undang-undang 10 orang perempuan boleh buat kahwin kontrak dengan seorang lelaki. Ini yang berlaku. Nak bagi tahu ramainya orang perempuan dalam dunia ni hari ni. Dia makin lama makin ramai. Nabi kata sampai satu ketika 40 orang perempuan, satu orang lelaki. Hadis tu betul. Sekarang ni nampak. Cuma kita tak sedar tak sedar. Sebab tu tadi dunia ni makin lama makin kurang. Makin lama makin kurang. Alim ulama ni makin lama makin kurang. Nak kata orang jahat ni ramai sangat, tak. Orang jahat ni orang baik dengan orang jahat. Mana duduk Nabi, kat situlah duduk bapa penjahat. Daripada zaman Musa lagi. Zaman Musa lagi kita tengok. Situ duduk Musa, situ dah duduk Firaun. Mana duduknya Nabi Isa, situ duduknya Al-Herod. Al-Herod ni raja orang Yahudi masa tu. Betulkan balik Israel ni laqab kepada Nabi. Saya jawab saya sekali. Kepada Nabi Israel ni laqab kepada Nabi. Jangan kata Israel laknat, jangan. Tu nama Nabi tu. Ngaji kita tafsir dulu. Sebab tu saya kata, Israel laknatullah. Rosak iman kita cakap macam tu. Tu nama Nabi Yaqub. Bani Israel ni bangsa yang dikuniahkan kepada Nabi Yaqub. Apabila kita tak faham, kita tak tahu, kita buat benda salah, boleh jadi rosak iman kita, mengutuk Nabi. Ulama kata, in kana yafhamu ma qalahu, kalau dia faham apa yang dia cakap juga kafara, dia kata kafir, jatuh kafir. Israel laknatullah. Sedap kita kutuk Israel. Betul ke? Nama Nabi itu, tuan-tuan. Bahasa Arab ni ada nama betul dia. Kemudian dia ada kuniah dia. Kemudian ada laqab dia. Dia ada 3.
Perhatikan benda ni baik-baik. Perhatikan benda ni baik-baik. Lepas ni bagi tahu kat kawan. Sebagai contohnya, nama betul dia Abdul Rahman. Tapi orang panggil dia Abu Hurairah. Dan masyhur dia dengan Abu Hurairah. Nama betul dia Abdul Rahman As-Sakhah. Dibangsakan dia, tapi orang lebih panggil dia Abu Hurairah. Sama juga macam Nabi Yaqub, kan? Israel, kan? Orang yang berjalan pada waktu malam, kan? Nabi yang suka tengok keadaan rakyat dia, ummah dia pada waktu malam. Kita duk ingat Israel yang bom orang, bila beza dia, nampak beza dia bila kita faham kan tak faham, bila kita tahu tak tahu. Ini benda yang penting, tuan-tuan. Betulkan balik. Nak tahu jahil tak jahilnya kita, sampai Nabi kita sendiri pun kita tak tahu. Nama dia, kunyah dia, laqab dia. Ruginya, tuan-tuan, apabila kita terus, kita boleh ilmu dunia tapi kita ketinggalan dalam bab akhirat. Kita duduk tinggi di atas puncak, tapi kita lupa air kata Syekh Yassin Al-Fadani, air duduk tempat rendah. Kita panjat gunung tinggi itu, air duduk kat bawah. Air tu duduk kat bawah. Air bertakung kat tempat yang paling bawah. Air. Sebab tu makin tawaduk orang tu, makin banyak ilmu dia. Makin banyak dia mengendah diri, makin banyak ilmu dia. Saya masa zaman saya mengaji dulu, saya duduk dengan seorang budak Bugis. Nama dia Mbok Muhammad, nama sahabat saya ni. Sekarang ni dia mengajar kat Mahat Al-Islami kat Shah Alam. Ni antara lelaki yang saya tengok malu tengok perempuan. Ni. Dia bukan lembut, tak lembut. Kalau main futsal, dia boleh skor sampai 7-0 untuk grup kami. Memang kuat. Tapi bila orang perempuan tegur dia lari. Anak kita melawan tak kalau tengok orang perempuan? Kita sendiri tengok orang perempuan macam mana? Mata kita, an-nazratu min sihamin iblis. Mata ni, tuan-tuan, iblis letak panah dia. Bila dia tembak orang perempuan, dia tak tembak lain dah. Dia tembak ke dada orang perempuan, dia tembak ke pinggul orang perempuan. Ni mata orang lelaki ni. Sebab tu orang perempuan, jangan pakai yang ketat lah. Malu tu milik orang perempuan. Jangan pakai wangi. Ada tak pakai wangi pergi pejabat? Jangan. Nabi kata larang. Benda tu dilarang. Dan ada hadis sahih kata, siapa-siapa pakai minyak wangi bagi orang perempuan, orang lelaki cium bau dia, dia umpama berzina. Saya tegur benda ni banyak kali. Keras sedikit. Sebab Nabi larang, jangan pakai minyak wangi. Saya jumpa satu saja pendapat daif yang boleh mengharuskan. Tak silap saya nama Imam Al-Qaffal. Imam Al-Qaffal ni dia selalu membawa ijtihad yang syaz. Dia bukan salah, tak. Tapi dia qaul daif orang panggil. Apabila perempuan tu datang haid dan bau, boleh, dia kata. Tapi selagi dia tak memudaratkan, tak bau sangat, jangan pakai. Orang perempuan saya tengok degil sangat bab ni. Degil sangat. Masa saya naik train, bila saya tak biasa driving kat Kuala Lumpur, bila orang suruh mengajar, saya naik train. Bila saya naik train, macam-macam bau. Ni kena ajar anak-anak kita. Kita ada anak perempuan, tuan-tuan. Kita ada anak perempuan. Sebab tu betul orang kata, bila orang perempuan dia boleh tarik 4 orang pergi neraka. Ayah dia, suami dia, anak dia, wali dia. Jadi kena was-was. Kena betul-betul kan benda ni. Kena semak betul-betul. Jadi saya rasa setakat tu sajalah pesanan untuk semua. Dan juga untuk diri saya lah yang sebenarnya. Untuk diri saya. Sebab kita ni duduk dalam akhir zaman. Akhir zaman dan kita diperang. Baik bab ekonomi, baik bab makan minum kita, baik bab hampir semua.
Bab ekonomi, duit Amerika lebih besar pada duit kita. Ya. Dan sini ada satu pengumuman. Ada wakil jemaah surau ni minta saya umumkan, mohon sumbangan daripada jemaah semua untuk Ustaz Fauzi. Saya dimaklumkan Ustaz Fauzi biasa mengajar kat sini, untuk menampung perbelanjaan kos pembedahan jantung dia. Saya tak tahu bila dia buat pembedahan, tapi wajib bantu bagi ulama yang mengajar kita. Jadi saya rasa setakat tu saja. Ada soalan ke? Ada nak soalan? Tak ada? Kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Wahai Allah, bagi kami faham agama ni ya Allah. Bagi kami faham ilmu tafsir ya Allah. Ya Allah, jaga kami ya Allah daripada fitnah dunia dan fitnah akhirat ya Allah. Jauhkanlah kami daripada fitnah Masihid Dajjal ya Allah. Lindunglah kami ya Allah. Berilah kami keberkatan ilmu ya Allah. Dudukkanlah kami dengan ulama ya Allah. Dudukkanlah kami dalam keadaan menuntut ilmu ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.